Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Okay, we meet again. So, today is 29th of April 2022. Okay, for our class ICT 450, Group CS 241 2B. Okay, this is our lab sessions. Okay, as usual, please write down your names, ID, and also groups in the chat rooms. And also, please take your attendance, okay, in the future. Okay, let's recap again. Where are we now? All right, so we are supposed to be here, right, in week 4 and 5. So we are in week 5 now. So today is supposed to be our lab session, lab 5, right? Design and initials EI diagram. So since we are not able to finish these topics, okay, so for today I will continue with this topic first, okay, and then after that, okay, by week 6 later on, okay, we design, okay, for the lab session, okay, we start to design an initial ER diagram, okay, using www.diagrams.net, okay. So maybe this one is by week 6 later. So for today, we just my plan is just want to finish these topics, entity relationships diagram. So kita habiskan dulu, and then after that, okay, baru kita design and initial ER diagram. Kalau tak habis nanti takut tak boleh nak design. Okay, so kita where are we? Kita di mana? Okay, last time we stop at okay, this one. Okay, relationships degree. Okay, slide number 35. Relationships degree, and hopefully by end of this session, okay, nanti kita akan stop, and kalau ada masa mungkin kita boleh buat sikit, tapi saya dah minta you all buat diagrams .net last week. So hopefully you all dah try lah nak buat. Nanti maybe by week 6 kita akan cuba buat sama-sama during the lab session. So for the time being, you all just explore first, okay, the diagrams .net. Okay, let's start with this one first. Continue chapter 4. Alright. Okay, let's present. Okay, so we already done with the ER diagram, that is entity relationships diagram. So for today, continue with another topics, relationships degree. Right. So what is relationships degree? Okay, indicates number of associated entities or participant. Okay, the number of associated, maksud dia bilangan entiti yang bergabung, yang kita hubungkan. Okay, indicates number of associated entities or participant. Okay, consists of 3 relationships, and number 1 is unary. When we talk about unary means one lah, single. I think this kind of terms you all dah quite familiar. Okay, unary, binary, ternary, and so on. Okay, association is maintained within a single entity. So kalau kita ada entity something like this, is normally dia akan loop balik dekat diri dia sendirilah, something like this. Yang ini kita panggil apa ni? This is what we call as a unary. Okay, dia with a single entity. So kita akan nampak nanti dia punya relationships tu dia patah balik ke diri dia sendirilah, in certain conditions. Nanti kita tengok the examples. Okay, number 2 is a binary relationships. 2 entities are associated. Okay, this is quite common. Okay, something like this. Bila kita tengok example, okay, kita akan nampak 2 entities are associated. Okay, this is what we call as a binary. Okay, when we talk about bi ni 2 lah. Bila kita nampak perkataan bi ni 2, unary 1. Okay, and the last one is a ternary relationships. 3 entities are associated. So maksud dia kalau ada 3 lah. Contoh for example, kita ambil satu lagi dekat sini. Ada 3. So yang ini kita panggil ternary. Alright. So kita tengok nanti dia punya examples. Alright, 3 types of relationships. Okay, number 1, okay, based on
chain models and also cross foot models. Okay, unary is something like this. Maksud dia nanti dia akan patah balik kepada diri dia sendiri. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, cost require many cost. Contoh, so maksud dia kalau contoh employee, employee. So ada yang employee tu at the same time dia adalah manager. Ni kalau contoh lain lah. Kalau kata kita ada satu table employee, okay, pada masa sama employee ni juga sometimes dia boleh jadi manager. Jadi dia link, dia akan pusing kepada diri dia sendiri balik. Okay. Pada masa yang sama seorang employee dia mungkin jadi manager, ataupun apa tu, maknanya di dalam satu table tu dia ada dua function. Alright. So that is normally kita panggil unary. Okay, this is also macam ni, maksud dia cost is prerequisite to cost. Contoh, for example, kita punya subjek ni ICT 450 is actually prerequisite to ICT 501. Nanti you all ambil dalam part 3 nanti, kalau you all nak ambil 501, of course you all kena settlekan dulu ICT 450. Okay, without ICT 450 you all cannot take ICT 501. So kena hati-hati. So siapa yang drop, let's say for example this semester, of course you all kena stick dulu ICT 450 ni. Selagi tak ambil, you all tak boleh continue with 501. So maksud dia cost tu nanti dia akan pusing dalam diri dia sendirilah. Cost dengan cost ni. Alright, this is the way how kita can represent. Okay, is prerequisite to cost. Okay, so maksud dia cost require cost. ICT 501 require ICT 450 as a prerequisite. Alright, clear on that part. Okay, number 2 is binary. This is quite common. Like I mentioned earlier, professor teach class. Okay, kalau kita baca terbalik, class teach by. Kalau kata macam saya dah sebut last week kan, kita nak letak di atas ke, kita nak letak di bawah ke, nanti sebenarnya benda tu sangat penting. Okay, sebab the way how kita baca nanti dia adalah two way, dua hala. Okay, ni contoh untuk ternary. Ternary ni biasanya dia akan ada dekat sini. Dan normally biasanya kalau ternary ni dekat sini ni dia akan jadi bridge. Ingat lagi tak perkataan bridge? Okay, nanti refer balik from this slide last week, Wednesday, when I talk about bridge. Okay, apa dia bridge? Dia adalah dia punya perhubungan tu. Biasanya dekat sini nampak tak so, kalau kita panggil bridge, biasanya semua yang masuk dekat bridge ni many. Sebab apa dekat sini nanti boleh berlaku pengulangan. Okay, tengok betul-betul dia punya diagram tu, the cross foot diagram tu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, dia akan linkkan dengan satu bridge. Okay, yang ini satu, yang ini dua, yang ini tiga entity. 1, 2, 3 entity. Linkkan dengan satu what we call as a bridge ataupun association entity, ataupun sometimes ada books dia panggil composite entities. Ada 3 nama untuk bridge ni. Alright. So tak apa, nanti kita tengok contoh lah bila kita dah start buat nanti proposal and so on. Nanti kita boleh tengok dia punya example. Okay, this is binary. One entity link to another entity. Professor teach as class. Okay, class teach by professor. Okay, kalau kita baca two way, right? The implementation of a ternary relationships. Okay, like I mentioned earlier, the implementations of a ternary relationships. Okay, kita akan ada database, akan nama dia. Yang pertama, how to identify table. Ingat lagi tak macam mana kita nak identify kalau kita nampak perkataan-perkataan ni, biasanya dia akan apa dia? Table ni biasanya dia akan beri nama berdasarkan apa? Ada dua, satu N, satu V. Apa dia? Ingat balik, nama table is normally nouns ke verbs? Nouns ke verbs? Noun. By today ni dah boleh. Siapa yang masih lagi confused, kena check balik. Maksud dia nama table, nama entity, the names of that tables and also the names of entity is normally, okay, kita akan ambil based on a nouns lah, kata nama. Okay, and the relationships is verbs, right? Maksud dia kita punya perbuatan dia tu, verbs dia tu, perbuatan. So saya dah mention hari tu, if let's say ada dua kaedah, saya ulang balik.
Ada dua kaedah macam mana sekiranya berlaku many to many antara table, okey. Automatically akan ada one table yang kita panggil sebagai bridge. Yang inilah tadi ni. Okey, sebabkan many to many, jadi semua masuk many, jadi many tadi tu kita akan transformkan dia jadi one to many. Okey, so kat sini kita akan nampak one to many. So kat mana yang many-nya ni? Okey, kalau kita tengok kat sini ni one, ni many. So many ni semua duduk dekat table bridge ni. So nampak tak tanda crossroad ni? Okey, tu yang pertama lah. Maksudnya bila berlaku many to many, automatically tengah-tengah tu akan ada bridge. Okey, ni yang last week, yang lesson before this on Wednesday. So kena tengok balik, kena check balik. Apa maksud dia? Bila berlaku dua many to many, tengok syarat dia. Apa dia berlaku? Tengah-tengah tu akan rujuk bridge. Tak kisahlah 2 ataupun 3 ataupun 4 ataupun 5 entity. As long as dia many to many, normally kat tengah-tengah tu nanti akan ada bridge. Apa tujuan bridge? Untuk sambungkan ketiga-tiga relation table ni tadi ni. Alright. So macam mana kita nak bagi isu nombor 2, macam mana kita nak bagi nama untuk bridge ni? Okay, saya dah sebut dah last week juga, ada dua kaedah. Okay, yang pertama is normally kita ambil nama yang paling sesuai untuk bridge ni. Yang paling sesuai untuk bridge ni. Biasanya kita akan ambil nama verbs tersebut. Contoh, kalau katakanlah customer, order, product. Customer dengan product is many to many. Okay, customer, product, many to many. So kita ada satu relationship order. Jadi tengah-tengah tu nanti kita akan create satu table. That is what we call as a bridge. And nama yang kita bagi is normally kita boleh letak order. Kita boleh letak nama dia order. Dengan syarat dia punya relationship tu memang betul refer to the verb itself ataupun perbuatan antara dua table tersebut. Okey. Cara yang kedua, kalau kita tengok dekat sini ni, okey, yang saya ada sebut juga last lesson, maksudnya kita gabungkan. Kalau kata dua senang, kita ambil kat sini professor, ni contoh kalau kata contoh dua ni many to many, kita ambil letak satu bridge kat sini ni, kita bagi nama dia professor underscore class. Kita ambil nama ni, kita gabungkan dan kita letak dekat sini. Okey, ini cara yang paling selamat lah. Kita letak professor underscore class. Jadi kalau kita tengok contoh dekat sini tadi ni, dia akan ambil apa ni? Dia akan ambil C, dia akan ambil F, fun kat sini, dan dia akan ambil R. Okey pun boleh. Maksud dia digabung. Nampak tak sini? Table ni akan jadi CFR. Mana datang CFR ni? Inilah tadi. F, C kat sini, and R kat sini. Okey. Clear tak? Tu pulanglah sama ada nak gabung. Okey. Buat underscore ataupun digunakan apa tu, the first letter tu, C, F and also R. Tapi dengan syarat kita kena tahulah what is the functions of this table. Table ni buat apa sebenarnya ni? Table ni buat apa ni sebenarnya? Antara contributor, antara fund, antara recipient ni, dia buat apa table ni? So kalau kita letak CFR ni, that's why last week pun saya ada mention, kita kena put in data DD. DD tu maksudnya apa? Data dictionary. In data dictionary nanti kita kena clearkan balik CFR ni untuk apa. Table ni untuk apa? Macam saya mention last lesson. Kalau kita ada satu table student, data dictionary dia kita kena make sure student ni student apa? Student universiti ke? Student sekolah ke? Student prasekolah ke? Budak tadika ke? Dan sebagainya. Sebab student itself tu pun sebenarnya ada banyak maksud. Tu contoh. Okay, so still remember maksudnya kita kena ingat benda tu. Alright. So kita akan nampak lah macam ni. So once kalau ada 3, kalau ada 4 pun is actually kita boleh letak something like this. Kita boleh buat bridge. Tak kisah, tak ada masalah. Nanti mungkin later kita akan jumpa another example. Okay, the next one kita panggil recursive relationship. Okay, so far ada soalan tak? Boleh faham tak setakat ni? Setakat ni boleh faham? Ada yang saya ulang, ada yang something maybe new lah. Okay, boleh faham tak setakat ni? Ada nak saya ulang tak? So far okay tak? Jangan tidur ni. Okay tak? Okay, sir. Okay, alright. Saya continue. Okay, sir. Alright, thank you. Okay, next is recursive relationships. Okay, relationships can exist between occurrences of the same entity. Dia macam unary jugalah. So it's actually sometimes unary ni, that's why dia panggil ni naturally found within a unary relationships. Okay, recursive macam saya sebut tadi lah. Ni recursive. Dia pusing balik ke diri dia ni. Tadi contoh yang tadi ni dia buat macam ni. Tapi normally
biasanya dia akan jadi something like what we call as a recursive relationship ni. Relationships can exist between occurrences of the same entity sets and naturally found within a unary relationship. Memang dia akan berlaku dekat unary lah. Boleh je berlaku dekat tempat lain. Contohnya kalau kata kat sini dia dah sambung, dekat sini ada satu table lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kita kena tengok keadaan. So benda ni dia depends on what? Business process or business rules. Maksud dia the way how kita understand senario satu-satu environment tu. Okay, this is the example. Macam tadi juga dia punya cara dia tulis pun lebih kurang. Tapi kalau ada buku, normally dia akan tulis macam ni lah. Ada buku yang you akan nampak dia akan tulis macam ni je. Dia akan draw macam ni je. Okay, so dia banyak buku, dia banyak jenis. Kalau kita tengok different books, ada different kind of representation. Okay, kalau dalam case ni dia banyak dilukis macam ni lah. Tapi ini sebenarnya merujuk kepada table yang sama, employee and also employee. Okay, employee is spouse of employee. Employee is married to employee. Yang lain kata dalam satu syarikat tu dia kahwin sama-sama bekerja. Dia jumpa dekat dalam tu, dia berkenan, dia kahwin. So bila kita nak update dia punya status, jadi employee ni sebenarnya adalah spouse kepada another employee. So dua-dua employee. Jadi kita letak dekat dalam tu. Macam saya sebut tadi tu lah. Employee pun boleh, ataupun maybe macam ni, employee manage employee. So samalah, employee manage employee, maksud dia ada sometimes ada employee tu, dan juga pada masa yang sama ada manager dalam satu table yang sama. So kita kena tengok keadaan. Yang cost pun boleh tadi, cost require cost sebab dia ada prerequisite. So apa-apa sahaja yang melibatkan the data dalam table yang sama, kita boleh create recursive ataupun kita panggil unary tadi ni. Alright, so ni contoh antara chain model and also crossfoot model. Jadi bila kita sebut crossfoot and chain, you all dah boleh imagine. So normally kalau dalam latihan kita banyak gunakan crossfoot lah, crossfoot model. So kalau kita tak nak buat dua-dua, kita gunakan yang crossfoot ni, lebih better lah. Kalau saya suka guna crossfoot. Okay, recursive relationships, employee is married to employee. Ni saya dah sebut tadi. Maksud dia yang ini dia punya employee names. Okay, kemudian employee spouse dia nombor 347. 347 yang mana yang ini? Okay, 345 ni is married to 347. Ni. So maksud dia duduk dalam table yang sama. Yang ni. Ni nampak ni dia dua ni, satu husband, satu wife. Okay, jadi kita buat dia dalam bentuk unary. Okay, implementation of the many to many recursive relationships. Okay, so kalau if let's say kita ada employee kat sini, okay, is supervised by and supervisors. Okay, by manager. So maksud dia ada employee pada masa yang sama ada manager, dan mungkin satu manager tadi ni dia boleh supervise many employee, kan? Logik kan? Maksud dia dalam satu department mungkin ada satu supervisor, dan satu supervisor tu akan ataupun maybe dia ada banyak supervisor, okay, dalam employee tu juga, dan dia supervise many employee. Jadi secara tak langsung kita boleh buat something macam ni. Okay, so kat sini ni sebenarnya menggambarkan many ni. Many. So kita boleh buat recursive many to many, tapi dia masih lagi dipanggil recursive. Okay, recursive dia pergi patah balik kepada diri dia sendiri. That is because this is what we call as a unary tadi ni. Okay, implementations of the one to many employee, manage employee recursive relationships. Okay, one many. So maksud dia maybe dekat sini one employee managed by manager manage many employee. Satu manager dia akan manage banyak employee. Okay, so jadi kita akan dapat macam ni. Jadi kalau kita tengok tadi ni, semua pekerja ni tadi ni, okay, is managed by this manager. Jadi yang 102 ni tadi ni, kan, yang inilah tadi ni. Tapi dia tak manage diri sendirilah sebab dia manager. Sebab tu kat sini kosong. Bila kosong ni kita tulis apa ni? Ni kalau kita jumpa macam ni, yang ini kita boleh letak null. Ini kita boleh letak null. Dikosongkan, bukan letak kosong. Maybe kalau dalam satu hierarki kerja tu dia yang paling tinggi ni, 102 yang paling tinggi. Jadi at the same time maksud dia tak ada orang lain dah jadi manager pada dia. Jadi dekat sini kita kena letak null. Kita dikosongkan.
dikosongkan. Unavailable. Sebab dah tak ada manager dah nak manage 102 tadi ni. Okey. Tapi 102 manage ada employee 101, 103, 04 until 006. Okey. Setakat ni ada soalan? Boleh faham tak setakat ni? Tak nak laju-laju sangat ni. So far okey? So far okey lah? Okay. Good. Saya continue Okay, slide number. Okay, take a 5 minutes break. Okay, tak apalah. Ni kalau 5 minit tu kalau kita sambung terus hari tu kita boleh break. Okay, tak apa kita sambung terus. Alright. Composite entities. Okay. Dah ulang banyak kali. So, hopefully by now you all dah boleh nampak dah apa dia. Ada 3 perkataan yang refer kepada benda yang hampir sama. Composite entities, associative entity ataupun kadang-kadang association, associative, and is also known as a bridge. Bila nampak 3 perkara ni, tiga terms ni, dia merujuk pada yang sama. Composite, associative, associate, maksud dia berpadu, dia bergabung, and also bridge. Alright. So kat sini dia panggil also known as a bridge entity. Okay, bila berlaku bridge? Okay, soalan cepu mas. Bila biasanya kita berlaku bridge ni? Dalam keadaan apa? Saya dah sebut, baru sekejap tadi saya sebut. Bila masa kita kena create bridge ni? Apabila berlaku? Saya dah sebut tadi. It's normally, apa dia? Cepat. Nur Aisyah ada tak? Nur Aisyah ada? Nur Aisyah Ahmad Tamizi. Ada tak ni? Ni semua ni nak kata tidur tak tidur ni. Tidur ke apa ni Aisyah? Aisyah ada tak? Ada tak ni? Hilang dah. Aisyah? Ada? Okay. Saya ulang balik sekali. Saya ulang balik sekali. Okey. Apa keadaan yang menyebabkan bridge tersebut berlaku ataupun terjadi? Aisyah? Bila berlaku? Lagu raya dah kat belakang tu. Cepat. Aisyah? Apa tadi? Oh ni. Tak dengar soalan saya. Nak pasang mikrofon. Apa ni earphone tadi? Okey. Also known as bridge. Okey, bila berlaku bridge, okey, keadaan apa yang menyebabkan bridge ni berlaku? Yang kita terpaksa create bridge entities. Keadaan apa yang menyebabkan bridge entities ni berlaku? Okey, Aisyah. Saya ulang balik cepat. Ni dah 3-4 kali saya ulang ni. Ada 2 Aisyah ni, Nur Aisyah Ahmad Tamizi. Okey, Siti Aisyah selamat. Ada 2 Aisyah. Ada tak Siti Aisyah selamat? Cepat. Come on. Ada tak ni? Ketidur juga ni. Kacau korang ni. Cepat. Faster. Nik Nur Aisyah. Nik Nur Aisyah. Semua pakat tidur ni. Saya. Okey. Dengar tak soalan saya tadi ni? Dan soalan saya ni tadi sebenarnya saya dah ulang-ulang dah perkara ni. Composite entities also known as a bridge entity. Okey. Bila keadaan yang menyebabkan kita kena create bridge entities. Okey, tolong jawab. Minggu lesson sebelum ni pun saya dah explain. Sebentar tadi pun saya dah sebut benda yang sama. Okey. Nik Nur Aisyah. Apabila berlaku dengar tak ni? Ya Rabbi, masing-masing ni. Nik Nur Aisyah, ada tak? Ni saya assume semua tidur ni. Ni saya cakap seorang ni. Okey, ada tak ni Nik Nur Aisyah ataupun Aisyah dengan Aisyah tadi kalau nak jawab boleh jawab. Cepat, saya tak dengar apa-apa ni. Come on. Okey, siapa boleh tolong jawab? Ni seorang pun composite entity ke? Yes. Bila masanya ataupun bila masa keadaan di mana kita kena create composite ataupun bridge entity tadi ni. Apabila berlaku apa? Okey, siapa nak tolong jawab? Farid.
Masa many to many. Okey. Lagi? Yang lain, Farid? Farid nak jawab apa tu? Farid? Tak ada. Okey, Damia? Damia Farisha? Ada tak? Ada Okey, apa jawapan dia? many to many relationship. Okey. So, listen carefully. Benda ni saya dah ulang banyak kali. Apabila berlaku, apa dia tadi ni? Many to many relationships. Okey, katakanlah kat sini many, dekat sini many. So, maksud dia kalau saya tanya soalan yang sama balik, pastikan dah boleh jawab. Dekat sini adalah dia punya relationships name. Dan bila berlaku many to many, automatically kebiasaannya akan wujud bridge kat sini ni. Apa maksud bridge? Di tengah-tengah yang hubungkan dua entiti tadi ni. Dan ni kalau saya kalau boleh padan, tapi saya tunjuk ni. Maknanya dekat sini nanti dia akan jadi one to many. Sini akan jadi one, sini akan jadi many. So yang many ni akan masuk semua dekat bridge ni. Ni dia masukkan bridge ni. Okay, so by right, kalau saya tanya sekali lagi, patutnya semua boleh jawab ni. Okay, dia very special. Tak ada benda lain dah. Kalau one to many, dia tak akan jadi bridge. It's actually kalau berlaku many to many. Okay, number 2 dia kata apa? Compose of the primary key of each of the entities to be connected. So maksud dia nanti primary key yang ada dekat sini, okay, kita akan masukkan dekat table bridge ni. Okay, primary key yang ada dekat sini, kita akan masukkan dekat dalam bridge ni. So dia boleh jadi sama ada dia jadi PKFK ataupun dia boleh jadi FK sahaja dekat sini. Itu pun dah cerita pada lesson sebelum ni, pada hari Rabu baru ni. Nanti kena check balik nota tu, PKFK ataupun FK sahaja. So nanti kat situ dia akan ada terms pula, strong entities, weak entities. Okay, baca balik nota ni nanti betul-betul. Walaupun baca, saya tak nak you baca sekadar baca, kena fahamkan. Sebab dalam database ni dia very technical. Kalau kita tak faham konsep, automatically kita akan draw salah nanti. Kita poorly create ERD nanti. Okay, the next one dia kata apa? May also contain additional attribute that play no roles in the connectivity process. Mungkin kita boleh letak another attribute kat sini, tambahan. Okay, ini maksud dia. Kita boleh letak attribute tambahan. Tapi dia tak ada apa-apa role pun. Cuma kita boleh letakkan sebagai attribute tambahan in the connectivity. Yang paling penting adalah PK dengan FK, primary key dengan foreign key. Dia mesti ada dalam bridge ni. Especially foreign key. Alright. PK daripada table ni masuk kat sini jadi foreign key, PK daripada sini masuk sini jadi foreign key. Okay, dan kita boleh tambah another attribute. Okay, normally, dengar baik-baik dalam bridge ni biasanya kalau additional attribute ni, biasanya kalau kita tambah, dia akan benda-benda yang melibatkan. Yang pertama biasanya quantity. Sebab quantity ni dia biasa akan berubah. Katakanlah pada hari ini satu salesman ni dia akan jual pada customer dia sekian quantity. Nanti customer dia datang pada hari lain, dia akan jual pada quantity yang berbeza. Dia datang lagi pada hari lain, dia akan jual pada quantity yang mungkin berbeza. Okay, itu yang pertama, biasa quantity. Yang kedua biasanya date. Tarikh. Sebab tarikh ni dia akan ada different date. Hari ni dia datang, tarikh hari ni. Besok dia datang, tarikh esok. Sebab tu dia jadi many. Tapi customer yang sama. Dia datang balik, dia datang balik, dia datang balik. So that's why customer yang sama tapi dia akan datang balik berulang-ulang dalam table bridge tadi ni. Jadi biasanya kita akan dapat ada dua. Satu quantity, yang kedua ni biasanya kita letak date. Okay, yang ketiga biasanya kita akan letak item atau bilangan lah. Tapi bilangan ni biasanya kita jarang letak. Biasanya kita jarang letak. Tapi biasanya dua ni biasa, normal. Quantity dengan date kat sini ni. Ataupun mungkin time. Masa. Masa kita letak masa yang berbeza-beza. This is what we call additional attribute. Kita boleh create additional attribute dalam composite entities. Okay, so far so good? So far so good? Boleh Boleh. Alright, good. Okay, converting the many to many relationships into one to many relationships. Okay, tadi saya dah sebut dekat sini dia punya contoh. Okay, so bermakna yang many tu yang mana? Table student tadi ni. Many student enroll many class. Okay, kat sini. Itu yang asal. Okay, ini yang relationship yang many to many tadi ni. So kalau tadi boleh jawab dah kan. So many to many. Apabila berlaku many to many, okay, biasanya dia akan ada satu link je lah macam ni.
Okey. Secara automatically akan berlaku apa kat sini? Kita akan create satu what we call as a bridge tadi ni ataupun composite entity. Okey, kat sini kita create satu bridge. Right? Dan automatically kita convertkan many to many tadi kepada one to many relationship. Okey, macam mana kaedah dia? Macam saya sebut tadi. Asalnya dekat sini many. Okey, refer balik pada nota yang sebelum tadi ni. So apabila kita create bridge, dia akan jadi sini akan jadi one, sini akan jadi many. Sini akan jadi one, sini akan jadi many. Okey, kenapa many? Nampak tak? Dekat sini dia sekali je dia tak berulang. 10014 10018 ni pun sama. Kalau student tu nama ni je lah 321452 32425. Okey, sini many, sini one. Dan dekat sini yang nampak berulang ni nampak tak? Ni berulang. Ni berulang, dia akan jadi many. Ni pun berulang, dia akan jadi many. So sama juga yang ni, dia berulang, dia akan jadi many. Yang ini refer kepada mana? Refer pada yang ini. Okey, class code. Nampak tak? Maksud dia class code tadi di sini ni dia akan jadi primary key. Yang ini yang ni kena hadam betul-betul ni. Dan bila dia masuk dekat sini, dia akan jadi apa ni? Foreign key. Okey, nampak betul. Check betul. Dan kita ada satu lagi student name. Student name dekat sini kita panggil apa tadi ni? Primary key. Okey, bila dia masuk saja dekat student name sini, dia akan jadi foreign key. Okey, ni akan jadi FK. Ni pun refer pada slide yang sebelum ni. Dan ini yang dipanggil sebagai additional apa ni? Additional attribute. Additional attribute ni, yang ini ni. Dia sebut ni. May also contain additional attribute that play no roles in the connectivity process. Dia tak ada apa-apa pun. Yang mainkan peranan dua ni. FK tadi ni. Sebab dia datang daripada table many tadi tu. Okey? Dan akhirnya yang ini yang kita panggil bridge tadi. So, nak bagi nama apa tadi ni? Kalau kat sini tadi, kebetulan dia student enroll class. Kita letak enroll lah. Ataupun cara yang kedua, kita boleh letak student underscore class untuk table name tengah-tengah ni, bridge ni. Ada dua kaedah, tak ada masalah pun nak letak yang mana. Okey, alright, setakat ni boleh faham ni. Ini pun sebenarnya dah pengulangan ni daripada yang before this. Okey, setakat ni clear Jadi kalau saya tanya bridge ni, macam mana nak buat bridge, macam mana nak create bridge, what is the rules, maknanya dah boleh buat dah. Sebab nanti bridge ni kita akan create banyak nanti dalam ERD. Especially for your project nanti. So bila kita buat something, kebanyakannya normally entity yang terlibat ni biasanya dia akan jadi many to many. Banyak senario yang biasanya akan jadi many to many. So bila berlaku many to many, automatically kita nak kena create bridge kat tengah-tengah ni. Alright. So nanti kita kena fahamkan balik. So mungkin insya-Allah kalau siapa yang rasa boleh hafal dulu. Nanti once kita dah buat project, hopefully bila saya tengok balik, kita discuss balik nanti, make sure you all boleh digest, boleh fahamkan apa yang saya sebut ni. Okey, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? So far tak ada. Orang yang sama je bercakap ni. Okey, saya continue lagi. Kita ada lagi 20 slide ni. So kita sekarang ni pukul berapa dah ni? Okey, hampir pukul 9. Okay, the many to many relationships between student and class. Okay, so benda yang sama lah, jadi saya tak perlu ulang banyak kali. Okay, student many, class many. Okay, kalau itu tadi, kalau dalam dia punya representation dia, many student enrolls in many class. So dekat sini pun dia kata apa? Many student enroll in many class, dan dekat sini many student is enrolled in. Nampak tak? Dia buat dua garisan ni. Tapi kalau sebenarnya, kalau nak yang biasa, kalau ada different buku lain, kita boleh buat perkataan ni, kita boleh tulis atas bawah je. Senang. Tapi kalau kita nak buat dua garisan pun boleh. Dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara. Cuma nanti jangan confuse je. This is what we call many to many. Dan apa yang akhirnya, a composite entity in ERD. Dan akhirnya terjadilah composite entity. Asal dia many to many. Alright, many to many. Sini many. Tak ada lagi table kat tengah-tengah ni, tak ada table kan, cuma relationship saja. So akhirnya kita boleh create satu table tengah-tengah ni. Yang this is what we call as a composite entity ataupun bridge tadi ni. Yang ini. Okey, nampak So asal dia many, so sekarang ni dia dah tukar jadi apa? Once kita dah create bridge, sini akan jadi one, sini akan jadi many. Kenapa one? Nampak tak? Kalau kat sini ni many. Sini pun akan jadi one.
Sini akan jadi many. Kenapa many ni? Tanda ni many, tanda ni one. Okey, nampak clear asal dia many to many. So ini cara macam mana kita nak convert from many to many to a composite entity. Right? Yang ni pun samalah ni, cuma the way how dia represent ni nampak macam serabut sikit lah. So that is why kalau saya prefer yang ini, crossfoot. Dia nampak lebih kemas. Yang ini kalau kita dah buat nanti, kalau kata banyak attribute nanti dia dah jadi macam banyak sangat cabang. Ini kita bawa link 3 table je. Kalau kita link 10-20 table nanti jadi berserabut nanti. Okay? Tapi tak apa, macam saya sebut, tengok pada keadaan. Normally kalau sekarang saya prefer crossfoot model. Okay, the next one, developing an ER diagram. Barulah kita nak tengok ER diagram as a whole. Right? Okay, database design is iterative rather than linear or sequential process. Iteratif ni maksud dia kadang-kadang biasa ni dia akan berulang. Kalau sequential ni dia akan ikut sequence 1 after 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Tapi proses itu kita kena faham. Proses dia kena faham. Okay, iterative process based on repetition of process. Dia biasanya benda ni berulang-ulang. And also procedure until end user system flow. Okay, until user understand system flow. Macam saya sebut tadi, kita nak kena pastikan dia faham, kita pun faham. Sebab normally tadi kini ingatlah ada dua terms, conceptual. User ni dia akan faham dalam bentuk conceptual ataupun logical. Dan kita yang kena draw the ERD ni, nak make sure dia faham lah apa jalan cerita dia tu. Kalau kita setakat cakap je, dia tak nampak nanti proses dia tu. The process itself dia tak nampak. Okay, apa kita perlu buat kat sini? Building an ERD usually involve the following activities. Okay, kalau yang ini ni saya minta you all bulat bintangkan lah. Kalau kata ada soalan ke quiz ke, biasanya yang ini yang paling macam afdal nak tanya ni, kan? Kalau ada 10 markah, 6 markah ke dan sebagainya, yang ini yang paling senang nak tanya ni. Bulat bintangkan. Untuk hafal, untuk test boleh hafal. Tapi untuk ni so far nanti you all kena fahamkan. Okay, number 1. Create a detailed narrative or organization descriptions of operation, storyline. Saya dah sebut daripada minggu pertama, minggu kedua hari tu. Hari ni you all jumpa balik dia punya details ni. Okay, so maksud dia you all kena create narrative of organization. Saya dah sebut dah itu, kena cari jalan cerita dia. Start daripada A apa, B apa, C apa, D apa. So maksud dia macam contoh, start daripada, katakanlah kita ambil kedai jual barang lah, produk start daripada customer masuk, customer tu buat apa. Mungkin kita akan tanya, okay, ada membership card tak? Dia kata ada. Kalau ada, okay, boleh beli. Nanti balik nanti kita tu. Kalau tak ada, apa kita nak buat? Kalau tak ada, kita kena create. Tanya dia, nak create membership card tak? Kalau dia kata yes, kita create. Kalau tak nak, dia akan jadi customer biasa, contohnya. Kemudian berlakulah proses seterusnya. Dia pergi cari barang, dia beli. Lepas beli nanti kita akan tengok in terms of amounts, quantity, sampailah at the end of the day dia bagi kita duit, dia buat payment dan kita keluarkan mungkin receipt dan sebagainya. Okay, so this is what we call narrative of organization descriptions of operation ataupun storyline. Okay, so for your project, for your proposal, inilah yang you all nak kena cari nanti dekat dalam introduction tu nanti. Kena dapatkan maklumat organisation tersebut, the operation. Yang ni pun nanti saya akan tanya semula nanti. You all kena cerita dekat saya. Apa berlaku dan sebagainya. Okay, number 2, identify business rule based on descriptions of operation. Dah dapat cerita, baru kita cari business rule dia. Okay, contohnya dia ada 3 pekerja. Okay, dia punya dia ada 3 shift. Shift pagi 8 jam dan sebagainya. Okay, this is what we call business rule. Siapa yang jaga shift malam, siapa jaga shift siang, dan sebagainya. Dan kalau kata kita contoh lain, kita ada mungkin rumah sewa ke ataupun homestay ke, dia ada berapa homestay, siapa yang manage homestay A, siapa yang manage homestay B, dan sebagainya. So this is what we call business rule. Business rule is subjective. Jadi you all kena dapatkan based on the organization operation tadi. Okay, number 3, identify main entities and also relationships from business rule. Okay, kita dah tahu dah relationship business rule dia, kita kena identify entity and also relationship. Macam mana nak buat? Saya dah cerita banyak kali. Kalau entity ni normally kita cari yang perkataan yang nouns. Yang relationship ni biasa kita cari dulu perkataan yang verbs. Itu cara dia. Jadi kalau dalam cerita tu dia kata kita ada customer, ni contoh dia borak-borak lah dengan kita. We have a customer, kita ada customer, and then that customer come to us. Kita kena tanya, us tu siapa?
Dia mention us kan, dia. Customer tu datang dekat dia. So dia siapa? Dia mungkin employee, dia mungkin manager, dia mungkin CEO dekat syarikat tu. So kita kena dapatkan maklumat us tu siapa. So kita dah nampak dah tadi tu. Kalau ada employee, kalau ada customer tu nouns. Okay, so dia kata customer tadi akan datang dekat dia. Dan dia datang, dia buat apa tadi? Dia order lah dekat saya, dia kata. Contoh, dia order. So kita dah nampak dah ada satu perkataan order dekat tengah-tengah tu. Maksud dia customer order apa? Tanya dia. Customer tu order apa? Dia order, dia order saya punya tudung apa semua ni. Contoh macam tu kan ayat dia. So tudung tu apa? Tudung tu maybe a product. Product for that organisation. Jadi kita tengok produk. Produk ni nouns ke verbs? Okay, product ni is a noun. Jadi kita dah tahu dah. Customer order product. Okay, customer order product. So satu entity nama customer, satu entity nama produk, ada relationships verbs nama dia order. So kita dah dapat dah satu entity and also relationships kat situ. Okay, then barulah kita develop initial ERD. Kita kena buat dulu, tak apa, bersalah pun tak apa. Sebab dia dah sebut tadi iteratif, benda ni sentiasa berulang-ulang. Kita buat dulu, initial dulu. Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, number 5, identify attributes and also primary key that adequately describe the entities. Okay, dah dapat entity tu tadi, identify pula attribute. Kalau customer tadi, biasanya kita nak tanya apa dekat customer ni? Maklumat apa kita nak tanya dekat customer ni? Kalau customer buat order, biasanya kita nak dapatkan nama customer. Contoh, kalau kita borak-borak biasalah ni kan. Tanya dia, nanti kalau customer tu biasanya nak ambil maklumat apa? Dia kata customer ni biasa makcik ni ambil nama, nombor telefon, dengan alamat. Kalau contoh alamat kan, sebab nak buat delivery. Tu je lah dia kata. So kita nampak yang itu okey tak? Clear tak? Ataupun kita nak tambah lagi? So kalau kita dah dapat attribute ni, dan kita kena pastikan ada juga primary key. Primary key ni jangan minta kat dia orang. Biasa dia tak tahu primary key ni apa, kita create sendiri. Biasanya primary key ni kita boleh create. Contohnya dia dah kata ada customer tadi. So kita create lah customer ID, ataupun kalau kata tanya balik organisation tersebut tadi, pernah tak minta nombor IC customer? Dia kata setakat ni kita orang tak pernah minta IC. Sebab kalau kita minta pun customer tak nak bagi nombor IC, sebab nombor IC ni mungkin ada yang sensitif contohnya. Jadi kita tak boleh dapat nombor IC. Jadi macam mana kita nak create primary key? Kalau ada nombor IC, automatically IC tu boleh jadi primary key kan, sebab dia unique. So mungkin kita kena create sendirilah. Kita panggilkan, kita letak dia customer underscore ID. Okay, kita identify, attribute and also the primary key. Ni antara step yang you all kena buat nanti for your proposal. So also project nanti. And revise and review ERD. Kena pusing balik, kena check balik, kena revise balik, kena review balik, all this ERD ni. Barulah kita boleh dapat satu ERD. Pun tak semestinya dia akan 100% correct. Saya dah sebut itu. There is no solid yes, there is no solid no. Alright, kita tengok contoh. Developing an ERD. Okay, so for case yang kita panggil sebagai tiny college. Ni cerita dia ni. So you all nanti untuk projek nanti, untuk yang proposal saya tak nak minta detail macam ni lah. Nanti untuk projek nanti insyaAllah saya nak you all kena come up with this detail nanti. Tapi untuk you all punya proposal, kalau nak letak pun boleh. Dapatkan cerita dia ni. Okay, so ini antara maklumat yang mungkin kita boleh dapat. And kita, at the end of the day, kita boleh create ERD tadi ni, Entity Relationship Diagram. Okay, dia kata apa? Tiny college is divided into several school. Maknanya tiny college ni ada beberapa school. Dalam satu college dia ada school. Maksudnya kalau macam dalam kes kita, fakulti lah. Kan? UiTM ada banyak fakulti. So dalam each school is composed of several department. Dalam setiap fakulti ada banyak department. Contoh macam kita lah. Ada CS241, CS247, CS249 dan sebagainya. And each department may offer courses. Okay. Each department may have many professor assigned to it. Maknanya setiap department tadi kita nampak dah. Ni dia cerita pasal apa ni? Department. Okay, kita dah nampak dah. Ni mungkin related to department. Okay, each professor may teach up to 4 classes and each class is sections of course. Okay, professor boleh ajar maksimum 4 kelas. Kita boleh nampak ni. Dia ada sebutlah minimum maksimum ni. And student may enroll in several classes. Of course, student boleh enroll dalam banyak kelas. But she
or he takes each class only once during any given enrollment period. So maksud dia boleh ambil satu je kelas during any given enrollment period. So maksud dia boleh ambil banyak tapi bukan serentak. Okay. So dia sebenarnya dia many ke dia one. Sebab sini ada perkataan each ni. Biasanya kalau kita tengok each ni dia refer kepada one. Okay, each lagi dia sebut sini. Each department has several student. Maksud dia dalam satu department ada banyak student. Dia nampak kat sini one to many kan? One to many. And each student has only a single major and associated with a single department. Okay, student tadi hanya ada satu major saja. Kalau dia tak boleh ada dua majoring, tiga majoring. Dia ada satu je. Tapi mungkin universiti lain dia boleh kata ada boleh ambil dua, tiga, tak kisahlah. Because this is kita punya storyline tadi tu. Okay, and each student has an advisor in his or her department. Macam kita lah, kita ada PA kan, penasihat akademik. Contohnya. Okay, setiap student ada penasihat akademik. And each advisor counsel several student. Okay, satu PA mungkin ada dalam 13-14 orang student. Contoh kan, dia punya penasihat akademik dia tu. Okay, and the relationship between class is taught in a room and the room in the building. So kita nampak dah ada kelas, ada room. Dalam room ada building. Dalam building tadi tu for each department dan sebagainya. Jadi kita tengok balik. Okay, kita go slow. So dekat sini dia kata apa? The first college, Tani College EAD segment. Okay, professor is a dean of school. Okay, dan dalam satu school ni dia akan operate many department. Okay, dia ambil dekat mana ni? Yang ini tadi ni. Okay, many department. Each school is composed of many of several department dekat sini. So kita dah nampak dah. Sekolah ada many department. Dan setiap school tadi ni akan ada professor ataupun dean tadi ni. Kalau dean seorang je lah. Kan? Dekan ada seorang je lah. Takkan dekan nak ramai-ramai. Kalau apa tu timbalan dekan mungkin boleh ramai. Dekan ada seorang je. Contoh. Okay, kemudian kita ada department pula. Kita buat satu-satu. Nanti kita gabungkan balik. Okay, department tadi offer course. Maksud dia setiap department akan offer kursus tadi ni. Kalau contoh macam kita tadi department ni kita ambil FSKM lah. Contohnya. Ataupun CS. Contohnya. Ataupun kalau you all statistik. Statistik ni dia akan offer course kat sini. So satu department tadi statistik akan offer many course. Kat sini nampak tak? Many. Okay, kemudian course is generate class. Setiap course tadi, katakanlah CS 241, you all tadi, okay, dalam CS 41 ni ada satu je course, ada satu course je CS 241. Okay, sebab tu sini one, dan dia boleh generate many classes. Macam you all lah ada group 3B, 3A, 3C and so on. So maksud dia kita kalau 3A, 3B tu refer kepada kelas lah. Group tadi ni. Ataupun kalau kita tak panggil kelas, kita panggil group. Tak kisah, boleh. Kan? Dalam kes kita di UiTM kita panggil group. Okay. Alright. Okay, sebentar okay, kita break sekejap. Ada telefon ni. Okay, sebentar. Hello. Tengah kelas lah. Tak tahu. Mana tahu ni? Dah sepah-sepah, dah cakap banyak kali dah. Okey, sorry, kita sambung Okey, kita dah nampak dah beberapa segmen-segmen ni tadi. Ada beberapa segmen. Kita buat je dulu satu-satu. Mungkin link 2 dulu dan sebagainya. Okey, kemudian another segment is dia kata apa? Professor and employee department. Ataupun department chairs by professor. So maknanya kita kena tengok apa dia punya fungsi kat sini. What is the verbs kat sini ni. Right. So professor dengan department. Okey, terpulang kita nak letak perkataan apa. So kalau dalam kes kita professor mungkin dia biasanya dia akan teach je lah kan. Dalam kes kita. So mungkin profesor dia akan chair. Chair ni maksud dia mungkin dia akan jadi dekan. Dia akan pengurusikan department dan sebagainya. Terpulang pada dia punya perbuatan dia tu. Okay, kemudian profesor teaches class. Okay, profesor ni juga pada masa yang sama dia mengajar. Ada berapa fungsi, ada berapa peranan dia. Satu employ, satu chair, satu lagi dia teach.
So maknanya profesor ni ada tiga benda dia boleh buat. Semua dia bila kita linkkan dia pergi link ke tempat yang berbeza. Satu, link pada department. Yang ini kita linkkan kepada kelas. Okey, profesor ni. Okey, kemudian kita nampak the 6 tiny college ERD segments. Student, enroll, class. Maknanya many student, enroll many class. Dan akhirnya dia akan jadi bridge kat tengah-tengah ni. Enroll. Okey, pun dah cerita tadi lah, saya tak perlu ulang banyak. So nampak tak dekat sini? Ini adalah additional attribute. Biasanya dia melibatkan date, quantity, grade dan sebagainya. Benda-benda yang attribute yang maybe is not related sangatlah, tapi kita boleh just put as an additional. So attribute. Okay, additional attribute. Okay. And then the 7 tiny college ERD segment, sama juga, department has student. Maksudnya setiap department CS241 tadi ni dia akan ada student dia sendirilah. Dan dia akan ada many student. Satu department akan ada banyak student. Maknanya CS241, okay, statistik, department statistik tadi ada banyak student. Okay, and then after that, professor is advises the student. Macam saya sebut tadi, maknanya kalau dalam kes ni dia suka sebut professor, kalau kita sebut lecturer je lah kot. Senang kan? Sebab professor ni macam dah tinggi sangat dah taraf dia ni. Kalau kita blanketkan dia tak lecturer lah. Dan kalau kita nak bagi dia profesor, kita boleh letakkan dia punya rank dan sebagainya. Okey, pun sama, dia boleh buat apa? Profesor tadi satu dia boleh kat sini, satu profesor boleh teach class, dan profesor ni juga boleh advise student. Okey, dan dalam kelas ada student. Nampak tak dia dah macam dah bersambung-sambung. Profesor teach class. Kelas tadi ni akan enroll by student. Jadi dekat sini kita dah nampak, dan student tadi duduk dalam department. So nampak tak dia bersambung? Dah boleh nampak tak macam dia sebenarnya dia ERD ni dia bersambung-sambung antara satu sama lain. Dan professor tadi dia advises student. Okay, the 9th segment. Okay, buildings, many buildings, is used ataupun used for many classes. Okay, ataupun building contains room. Kalau kita ni bukan many to many, bukan bridge. Dalam setiap building dia ada room. Okay, macam gitulah, dalam setiap bangunan CS ni ada bilik-bilik, dan dalam setiap bilik kita boleh letakkan, kita boleh gunakan sebagai kelas. Maknanya ni untuk kelas mengajar lah ni. Bukan bilik lecturer ni, kelas mengajar. So this is another segment. Dan akhirnya kita dapat berapa ni? Developing an ER diagram. Kita boleh nampak kita ada berapa entity. Kita listkan je dulu berdasarkan pada apa yang kita dapat tadi. Ada school, ada department. Department ni pun ada 3 dia punya relationship dia. Kita ada course, professor, student, buildings and also room. Then kita dah tahu dah all these relationships ni. Yang ini kita determine sendiri. For your project nanti you determine sendiri. Dan pastikan kita kena tengok balik the connectivity tadi ni, one to many ke, many to many ke dan sebagainya. So normally kita tak nampak many to many sebab dia dah transform jadi bridge tadi. So once dia dah transform, dia akan jadi one to many lah. Okay. And kita ada entity, department, student, class. Maksud dia daripada entity ni dia relationship dengan yang ini. Dengan connectivity apa. Okay, kita listkan je dulu. Nanti kita tengok balik untuk kita create satu diagram yang berkaitan dengan entity and also relationships. So that's why bila kita sebut ER diagram tadi ni, ini merujuk kepada entity, ini merujuk kepada relationship, dan akhirnya kita akan draw dalam satu diagram. Okey. Akhirnya kita dapatlah macam ni, developing an ER diagram. Okey, nampak macam berserabut, tetapi kalau siapa faham, is actually dia boleh baca. Macam mana cara nak baca tadi? Kita boleh, yang pertama kita boleh tengok balik dekat sini, dan kita apa yang kita dah listkan tadi itulah. Based on apa tadi? Based on dia punya jalan cerita, storyline, dan juga based on dia punya business rule. Okay, so maksud dia sekarang ni, inilah yang saya nak nanti for your proposal. At least you all boleh nampak, okay, jalan cerita dia ni. So sekurang-kurangnya kalau rasa you all nak detailkan, boleh buat macam ni lah. Buat satu-satu dulu jalan cerita dia ni. Ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa, ni buat apa. Dan akhirnya nanti kita gabung balik. Kalau kata macam confused, tak apa. Kita boleh gabungkan kemudian. Contoh, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita boleh baca sekali imbas ni, kalau siapa yang dah
dah mahir buat ERD ni, dia boleh baca sekalimbah je. Okey, contoh profesor dengan kelas ni apa? Profesor akan teach kelas lah. Di mana dalam setiap kelas tadi tu akan ada student yang buat enrolment. Ni jalan cerita dia kan. Dalam kelas tadi tu ada student yang buat enrolment. Dan profesor ni juga pada masa sama dia advise student tadi ni. Okey, itu yang dia tu. Kemudian profesor tadi is a dean of a school. Dia jadi dekan kepada school tadi ni. Dan school operates department. Dalam satu school ada banyak department. Dalam setiap department akan offer banyak course. Contoh kalau macam kita FSKM tadi ni kan. FSKM akan offer banyak course. CS241, CS249, CS2449 dan sebagainya. Dan setiap course tadi ni akan generate balik kelas tadi ni. 249 ada kelas, 241 ada kelas dan sebagainya. Dan kelas tadi ni akan use rooms. Maksudnya bila kita buat kelas tadi, kita akan gunakan bilik-bilik tertentu. Dan bilik tadi ni akan duduk dalam building FSKM. Jadi nampak tak cerita dia tu? Dia interrelated. Dia cerita ni mesti bersambung. Okay, saya dah sebut awal-awal dulu. Cerita mesti bersambung. Di mana kalau dia terputus, maksud dia tak betul. Dia tak boleh tiba-tiba building ni dia duduk je satu dekat bawah ni. Dia tak tahu apa cerita dengan building ni. Tak boleh. Dia mesti bersambung. Dia mesti bersambung. Semua sekali bersambung. Sama ada tengok pada jalan cerita dia dan tengok kepada dia punya relationships tadi ni. So semua ada cerita ni. Alright. So akhirnya kita dapatlah something macam ni. Okay, so exercise, construct ERD for car insurance company whose customer own one or more cars. Each car has associated with zero to many numbers of recorded accident. And construct ERD diagram for hospital with a set of patients and a set of medical doctor associated with each patient and log of the various tests and also examination. Okay, yang ini you all boleh cuba buat dulu. Nanti tengok macam mana. Kalau kita ada masa, kita boleh discuss. Okay, alright. So yang penting dekat sini database design challenge, okay, dan habis dah conflicting goals. Right. Dia kata apa? Database design must conform to standard design, to conform to design standard. So maksud dia mesti rupa macam ni, sama ada crossfoot ataupun chain model. Ni standard yang sama. Maknanya kalau orang-orang database all from the database perspective, kita tengok je yang ini, kita boleh baca, kita boleh tahu, kita boleh interpret. Okay, so because kita follow the same standard in terms of nak bagi simbol, dia punya apa tu notation and so on. Okay, number 2 dia kata apa? High processing speed are often a top priority in database design. Okay, so maksud dia kita nak tengok in terms of speed. Nanti kalau especially bila kita belajar, you all belajar big data nantilah, coming soon lah, part 5 ke dan sebagainya. Memang speed ni penting. Speed ni in terms of what nanti bila kita nak retrieve data. Kita nak dapatkan data semula dekat dalam table-table ni. Okay. Number 3, quest for timely information might be focus of database design. Okay, so kita kena dapatkan information. Ni tadi ni. Kena dapatkan information yang betul lah. Supaya kita boleh draw the right ERD. Okay, saya ulang sekali lagi. Poorly designed ERD, dia akan contribute to poorly decision making. Okay, biasanya akan jadi macam tu. Kalau kita salah draw, kita draw tak betul, at the end of the day, sampai kepada decision making, dia akan jadi, mungkin dia akan bagi salah decision. Ini antara dia punya konflik lah ni. Ada banyak lagi, tapi tak apa, kita follow yang ni dulu. Okay, database design challenge conflicting goals. Continue, dia kata apa? The various implementation of one-to-one recursive. First implementation, mula-mula macam ni. Kemudian dia pecah. Ada 2 table, kemudian dia pecah lagi dan sebagainya. Yang ini sebenarnya nanti ada satu term kita panggil normalization. Ini kita akan tengok dalam next chapter. Normalization. Asal je database dia besar, pecah jadi 2 table. Table employee, table merit, kemudian pecah lagi. Dan akhirnya yang ini sebenarnya kita ada satu term dia panggil normalization. Okay, as a summary. So sekarang ni pukul berapa? 9.22. Maybe by 9.30 saya akan stop lah. Okay, entity relationships model uses ER diagram to represent conceptual database as viewed by the end user. Okay, dah banyak kali saya sebut. By right, kalau saya ulang ni, hopefully you all boleh imagine. Maksud dia, kenapa kita nak create ERD ni? Okay, sebab kita nak represent conceptual database as viewed by the end user. Maksud dia, user tadi dia bagi kita logical, conceptual. Kita kena represent the concept tadi tu.
Kita kena cerita balik dalam bentuk mana? Yang ni lah tadi ni. Ni kita kena cerita balik konsep dia tu. Dia nak buat apa. Okay, number 2, 3 main components. Ni pun dah cerita panjang lebar. Entity, relationships and also attribute. Pastikan baca balik dia punya term syarat dia. Includes connectivity and also cardinality notation, yang ada one to many, many to one dan sebagainya. Connectivity and also cardinality are based on business rule. Okay, pastikan kita faham business rule ataupun business process. Maksud dia apa yang organisation tersebut buat. Okay, number 1, 2, 3. ER symbol are used to graphically depict the ER model component and also relationships. Okay, kita gunakan apa tadi? Graphical. Maksud dia kita gunakan, that's why kita panggil dia design. Kita represent dia dalam bentuk graphical, supaya kita senang nak represent. Okay, ERD may be based on many different ER model. Banyak jenis. Yang kita tengok ni ada chance, ada crossfoot. Okay, so tak ada masalah. And database designer are often forced to make design compromises. Maksud dia kita kalau boleh kita nak buat design tu kita cari sedikit flexibility. Sebab kalau kita nak ubah ke dan sebagainya, nanti kita boleh ubah. Okay, alright, settle. Habis. Okay, ada apa-apa soalan tak setakat ni nak tanya? Ada apa soalan setakat ni? So far clear Ada apa nak tanya? InsyaAllah nanti kita akan cuba buat sedikit exercise lah. Maybe kita boleh gunakan information from this diagram, from this slide untuk kita create sedikit ER diagram nanti. So for today I think cukup lah untuk hari ni. InsyaAllah kita akan start properly the lab nanti pada minggu ke-6 nanti untuk kita create ER diagram nanti. Okay, kita boleh gunakan diagram.net tu. Okay, any question so far? Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Tak ada Farid tak ada. Lain? Tak ada? Tak ada, sir. So kalau tak ada, I think cukup lah untuk ni. I will stop recording now. So with that, thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi after break. Okay, selamat Hari Raya. Walaupun kita tak jumpa secara fizikal, InsyaAllah kalau ada apa-apa silap salah tu, saya minta maaf. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.